السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah. Kita masih lagi pada hadis yang kedua, sambungan kita muka surat yang ke-44, iaitu poin yang ke-6 dan ke-7. Sebelum pada kita tengok poin ke-6 ke-7, kita tengok dulu hadis supaya dia dapat tangkap potongan hadis mana yang kita nak bincang pada malam ni. Kita tengok muka surat 30. Muka surat 30 tu hadis dia, matan hadis dia. Tinggalkan sikap lemah. Itu tajuk dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah berbanding orang mukmin yang lemah dalam setiap kebaikan. Oleh itu berusahalah mencapai sesuatu yang memanfaatkan kamu. Pohonlah pertolongan daripada Allah dan jangan bersikap lemah. Sekiranya kamu ditimpa sesuatu, jangan kamu sebut, kalaulah saya begitu dan begini, kalaulah saya buat begitu dan begini. Sebaliknya sebutkan, Allah telah mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki pasti akan berlaku. Kerana ucapan kalau ini akan membuka langkah syaitan. Kita dah bahas banyak poin daripada hadis ini. Perbahasan kita malam ni ialah poin yang ke-6 muka surat yang ke-44. Kita akan bahas potongan daripada hadis ni, iaitu bahagian fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha. Bila mana kita buat sesuatu, kata Nabi, kena kita musibah sesuatu, jangan kata kalaulah aku buat begitu dan begini. Maknanya kalau tak buat macam ni, buat macam lain, mesti jadi macam lain. Mesti tak jadi macam mana yang sedang berlaku sekarang. Maknanya satu benda yang kita tak suka. Itu ialah potongan yang kita nak bincang pada malam ni, iaitu menyebut perkataan kalau itu. Okey. Muka surat yang ke-44. Poin yang ke-6, tegahan untuk menyesali perkara lampau. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu diuji sesuatu, jangan kamu sebut andai aku buat sedemikian tentu tak jadi begini.
Dalam riwayat lain disebutkan, apabila sesuatu telah menimpa kamu, yakni setelah kamu berusaha, bertekad serta mengambil kira faktor sebab musabab dan memohon bantuan daripada Allah, kamu tidak melakukan sesuatu yang menyanggahi apa yang Nabi Muhammad syorkan. Itu dalam syarah dia. Okay. Sini dalam hadis ni, kalau tengok hadis ni banyak riwayat. Yang kita baca ni riwayat daripada Sahih Muslim. Ada riwayat daripada Ibn Hibban, yang mana Nabi sebut melalui riwayat Ibn Hibban, fa in ghalabaka, sekiranya kamu tertewas dengan semua perancangan yang kamu buat, dah buat elok, dah rancang elok, dah tengok membaca faktor-faktor kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku nak buat sesuatu perancangan ni, akhirnya tak jadi seperti mana yang dirancangkan. Nabi sebut fa in ghalabaka, sekiranya perancangan tu semua gagal, jangan sebut kalau kita tak buat benda ni, ataupun kalau kita undur pada hari lain, kita pilih hari lain. Okay. Benda macam ni ialah benda yang berlaku pada semua orang. Semua orang, rentas agama, rentas bangsa. Yang namanya manusia, mereka ada perancangan apa-apa yang dia nak buat, tapi tak semua perancangan yang dia rancang gagal ataupun berjaya. Kadang-kadang kebanyakan yang dia rancang adalah gagal. Nak sebut pada kita bahawasanya Nabi sedang beritahu inilah realiti dan senario kehidupan yang memang kita semua akan lalui. Dan saya rasa yang ada dalam masjid ni pun, hatta yang dengar melalui live pun, inilah benda yang selalu kita rungsing, merundung perasaan kadang-kadang. Nak buat apa-apa jadi takut. Sebab memang hadis yang kita bincang ni, antara benda yang dia nak tekan juga ialah membina keyakinan diri untuk berdamai dengan benda yang tak pasti. Ini yang nak dibawa dalam hadis ni. Kita kena ada keyakinan dan kepercayaan. Setiap apa perancangan kita buat, pasti perancangan itu ada kemungkinan untuk tak jadi. Kita kena ada perasaan tu. Tapi perasaan tu perlu balance, seimbang. Ada orang kerana bimbangkan gagalnya satu benda yang dia rancang, akhirnya dia tak rancang apa-apa, dia bedal je. Tu pun tak betul. Kita kena rancang. Sebab tu dalam Al-Quran, dalam hadis, ada ayat-ayat saranan yang suruh kita buat sesuatu. Salah satunya ialah membina keadaan yang baik di akhirat. Macam mana? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, bersegeralah kamu dalam melakukan kebaikan. Kita buat kebaikan di sini, tujuannya ialah kita membina keadaan yang baik di akhirat. Tapi boleh jadilah kebaikan-kebaikan yang kita buat ni tidak mampu menyelamatkan kita di akhirat. Boleh jadi. Tapi tetap ada ayat suruhan yang suruh kita buat. Berapa banyak ayat Al-Quran ni Allah Ta'ala suruh kita bersegera melakukan kebaikan. Fikir, bina kehidupan yang baik di akhirat. Sebab tu ada ayat suruh infak, ada ayat suruh sedekah, ada ayat suruh berkongsi harta. Tujuan dia, ia bukannya setakat kita kongsi dengan orang, tapi harapan daripada apa yang kita lakukan tu ialah dapat memberi keadaan yang baik di akhirat. Kita nak urusan kita di akhirat tu mudah. Ini perancangan yang semua orang Islam ada dalam kepala dia, sama ada dia buat ataupun dia tak buat. Cuma nak katanya memang banyak ayat-ayat yang menyuruh kita merancang. Termasuklah juga dalam perancangan dunia. Kita rancang dalam masa 10 tahun akan datang apa nak buat. Semua benda lah, perancangan individu, perancangan masyarakat, perancangan institusi. Sebab tu kalau tengok apa-apa saja benda atas dunia ni, orang buat sekolah, dia ada perancangan 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun, apa yang dia nak buat. Universiti pun baik, apa-apa saja. Hatta sekarang masjid pun, AJK yang proaktif, dia dah fikir 10 tahun lagi kita nak ada apa di masjid, apa yang nak berubah pada jemaah di masjid ni, apa yang akan menjadi something attractive di masjid ni. Ada. Tapi adakah semuanya itu pasti akan berjaya? Tergantung. Semuanya masih berada pada tanda soal lagi. Belum ada jawapan yang pasti. Termasuk juga dakwah yang dibawa oleh Nabi.
Sebab tu semua sirah yang menceritakan dakwah Nabi di Mekah, bila mana sahabat datang tanya Nabi, kita ni nak lega sikit bila? Cakap sikit orang pukul, cakap sikit orang cantas. Bila nak dapat kebebasan? Tiada jawapan. Tapi buat. Sebab tu adanya hijrah tu. Hijrah itu ialah kesan daripada perancangan dan usaha. Tapi seorang Muslim, dia diajar untuk menyeimbangkan antara usaha dan tawakal. Hadis pertama kita dah bahas tentang tawakal. Tawakal ni adalah satu perasaan, satu benda yang ada dalam hati kita, iaitu perasaan bergantung kepada Tuhan. Betul-betul bergantung kepada Tuhan. Tak beri pada benda lain pergantungan ni. Kita rancang, kita buat, tapi kita bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Nabi berhijrah. Sebelum daripada peristiwa hijrah, Nabi berdoa dan Nabi melihat persekitaran. Kita baca dalam Rahiqul Makhtum oleh Al-Mubarakfuri. Sebab ni antara kitab sirah yang agak mudah untuk kita akses sekarang. Dan kalau kita tengok, memang Yadim ada terjemah. Kebetulan buku kita ni pun Yadim juga yang terbit kan. Rahiqul Makhtum ni Yadim banyak buat terjemahan Rahiqul Makhtum ni. Ada banyak cetakan. Okay. Cuma saya nak sebutnya dia antara kitab sirah yang agak bagus. Sebab sebelum dia cerita tentang kelahiran Nabi, dia cerita juga dengan latar masyarakat Arab. Nak kena tengok apa yang duduk dekat dengan negara Arab, apa yang berkeliling dengan negara Arab, dan apa faktor-faktor kecil yang jarang orang highlight dalam kehidupan Nabi. Antara Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dia sebut, Nabi waktu Nabi berdakwah di Mekah, masuk tahun kelima, maknanya 5 tahun dah terima wahyu di Gua Hira ni, Nabi membaca persekitaran. Nabi bukan keluar hari-hari, tak apa, Tuhan dah jamin aku, keluar je. Sebab Nabi ni dia membawa sifat kemanusiaan pada diri dia. Di malam hari kadang-kadang Nabi fikir, esok nak buat macam mana dakwah ni. Dia bukan statik sekata je, pergi jumpa orang, tinggalkanlah berhala, sembahlah Allah Azza wa Jal. Dia ada cara yang berbeza-beza. Nabi cuba dekati orang. Maknanya Nabi ada fikir something. Okay. Bila mana dia tengok kelam semacam, tak nampak peluang. Waktu tu Nabi telah memberi bahagian kebergantungan perasaan dia tu pada Allah. Ya Allah, aku tengok dengan mataku dan pandangan aku, Mekah tak jalan dah dakwah. Lepas tu berdoa. Sebab itulah Nabi berdoa, sehinggalah Tuhan bagi isyarat dalam mimpi Nabi berulang-ulang kali. Ini ada banyak riwayat sebut. Nabi nampak satu tempat penuh dengan kebun kurma, penuh dengan bukit-bukit yang batuan yang berwarna hitam. Cuma dia tak nampak tempat tu di mana. Sebab Nabi ni bukan orang yang selalu keluar. Dia memang geografi tanah Arab tu lebih kurang, semuanya padang pasir, semuanya berbukit, berbatuan apa semua. Tapi orang yang mendiami kawasan tu, dia akan tahu setiap kawasan ada bezanya. Tanah Mekah dengan tanah Madinah ada bezanya. Orang yang ada ilmu persekitaran ni, dia bukan setakat boleh beza cuaca, tapi dia boleh beza pada benda-benda kecil. Sebab tu kita tengok ada sebahagian daripada pembesar-pembesar Quraisy, waktu Nabi dah hijrah, Nabi hantar orang untuk intip, tengok orang Mekah ni buat apa. Ada sebahagian pengintip daripada kalangan sahabat ni berjaya dijejaki oleh musyrikin Mekah. Oh, rupanya ada pengintip masuk kawasan kita. Macam mana orang Mekah tahu ini pengintip luar? Kalau tuan-tuan pernah dengar lah cerita ni, saya tak ingat apa nama musyrikin ni. Dia tahu dengan sebab dia tengok tai unta tu lain daripada tai unta kampung kita ni. Tuan-tuan boleh bayang ilmu persekitaran tu. Dia tengok, tai unta ni bentuk dia lain daripada unta-unta kawasan kita. Dia ambil, dia penyek-penyek tai unta. Lepas tu dia tengok, unta ni telah makan benda lain. Dia tak makan dedak yang biasa kita bagi. Orang Mekah tak bagi dedak macam ni. Saya nak kata apa? Persekitaran. Dia ada ilmu manzar dia belajar. Ini unta macam ni, orang Madinah dia pergi makan. Sah. Muhammad hantar geng untuk intip kita. Saya nak kata apa? Walaupun zaman tu dia tak maju, dia tak ada intercom boleh sembang daripada jauh, dia tak ada modem macam sekarang. Tapi dia boleh tahu. Ini ialah perancangan. Maknanya sistem pertahanan di Mekah pada waktu tu ada. Dia orang ada fikir benda ni.
Dia orang bukan hanya berpada cam muka saja. Dia orang cuba cari indikator-indikator lain untuk bagi Mekah ni tidak ditembusi oleh dakwah yang dibawa oleh Muhammad. Jadi saya nak sebut sini ialah setiap orang merancang. Setiap daripada kita ni merancang. Seorang mukmin dia rancang benda-benda baik dalam hidup dia, tapi kadang-kadang benda-benda yang dia rancang tu tak jadi. Waktu ini Nabi memberi jawapan yang menenangkan hati kita sebagai seorang mukmin yang percaya. Nabi waktu dia cakap ni, dia tak cakap dengan hawa nafsu. Dia cakap dengan bimbingan dan juga pimpinan wahyu. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tak bercakap dengan hawa nafsu dia. Dia bukan bercakap pandai. Dia bukan bercakap tala ke orang je pandai. Diri sendiri dia tak tilik. Tak. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, bila mana Nabi kata, wa in asabaka syai'un, kalau kamu terkena sesuatu yang menyusahkan kamu, asabak maksudnya dimusibahkan pada diri kamu, fala taqul, jangan sebut lau anni fa'altu kadza wa kana kadza, kalau aku buat macam ni dia mesti jadi macam ni. Nabi point kat situ, jangan sebut kalau itu. Lau tu dalam bahasa Arab maksudnya kalau. Sebab tu kita belajar kitab Fathul Majid, syarah kepada kitab Tauhid, dia ada bab khusus, bab larangan menyebut lau kerana boleh menyebabkan rasa tak yakin dengan takdir Tuhan. Akhirnya argue, mempersoalkan takdir Tuhan. Sebab di hujung hadis Nabi sebut, siapa yang buka perkataan kalau itu, dia telah buka pintu syaitan. Yang sebut perkataan tu, dia buka pintu syaitan. Itulah kuncinya. Selagi kita tidak membukanya, maka syaitan tak akan masuk. Tapi walau bila mana kita dah start buka, maka syaitan akan masuk, memberi bermacam-macam buah fikiran jahannam kepada kita. Okay. Jadi dalam buku ni kita tengok, kita sambung sikit, pun begitu, boleh sahaja sesuatu yang berlaku itu tidak seperti apa yang diimpikan oleh seseorang. Rentetan itu, dia mengeluh seraya berkata, kalaulah aku buat begini, mesti hasilnya begini. Hal ini bersangkut paut dengan larangan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita kena musibah, kita boleh muhasabah. Sebab kadang-kadang musibah yang berlaku, benda-benda buruk yang berlaku pada kita ni datang pada kecuaian diri. Kita pun buat revision balik, buat ulang kaji balik, tengok kat mana yang silap sehingga menyebabkan berlaku macam ni, sehingga menyebabkan ada peristiwa seperti ini. Sebab tu kau tengok, saya ambil contoh mudah. Bila mana ada berlaku kemalangan yang melibatkan banyak nyawa mati. Contoh bas. Bas bawa orang, penumpang ramai, accident. Syarikat bas, token dia akan fikir macam mana tak nak bagi benda ni berulang. Memang tahu itu takdir Tuhan, tapi fikir, kita kena letak satu alat yang boleh hadkan supaya driver bas tu dia tekan rapat sampai ke lantai bas pun tak akan pergi sampai 140. Dia boleh pergi takat 80, 90 je. Ada orang fikir macam tu. Kena letak kamera ni, kena letak kotak hitam macam ni. Tujuan dia apa? Mengambil pelajaran. Tapi kalau kita pergi sebut, itulah sepatutnya kita tak payah naik bas tu, itu problem. Itu masalah. Dululah. Sekarang tak tahu sebab saya lama tak tengok TV ni. Dulu kalau kita masih ingatlah, setiap kali nak dekat dengan hari raya ni, ada TV ni, dia akan buat satu dokumentari, ingat balik peristiwa kemalangan-kemalangan maut yang pernah berlaku pada raya tahun lepas, raya 5 tahun yang lepas. Tengok tragedi di highway ni, tragedi di highway itu. Secara umumnya tak ada masalah pun belajar daripada kemalangan. Tengok apa yang kita nak kena tambah. Jalan tu kalau berlubang, orang yang buat jalan kena baiki elok lah. Selekoh-selekoh yang kurang, faktor keselamatan, kena letak divider yang lebih selamat, mengurangkan kadar remuk pada kenderaan tu. Okay. Tapi yang jadi masalahnya ialah bila mana ada setengah-setengah rancangan ni, dia pergi temu bual balik keluarga mangsa yang dah mati dengan sebab kemalangan itu. Pergi jumpa balik mak dia, pergi tanya, makcik, anak makcik terlibat dalam kemalangan tahun sekian-sekian. Ya. Makcik tu daripada bercakap elok dah tersekat dah bercakap.
Mata dah bergenar air mata. Last sekali terkeluar, itulah saya memang rasa terkilam betul. Kalaulah dia tak beli tiket balik raya hari itu, dia buka, dia membuka. Sama juga dengan kes kapal terbang MH17. Saya ada tengok satu dokumentari, tuan-tuan boleh tengok lah, ada sampai sekarang di YouTube. Pergi jumpa satu orang mangsa yang terkorban, yang merupakan orang Malaysia belajar di luar negara. Pergi jumpa mak ayah dia, pergi tanya. Mak dia tu biasanya perempuan lah, sebab dia tak tahan emosi ni. Mak dia kata, saya dah nak bagi tahu dekat dia supaya dia jangan ambil tiket flight hari tu, tapi dia dah ambil. Kalaulah dia tak ambil, dia buka. Dia buka. Lepas pada tu sponsor pula pergi ke rumah sewa, sebab mangsa tu ialah orang Malaysia yang sambung PhD di sana. Pergi rumah sewa dia, saya tak ingat negara apa tah dia sambung tu. Okey. Buka rumah sewa dia, mak dia tengok baju dia, dia jadi macam meracau sekejap. Tuan-tuan boleh bayang, ada orang punya bagus bagi sponsor untuk keluarga ni makin sedih terhadap musibah yang berlaku. Kalau setakat nak sponsor buat balik barang dia, okey. Tapi dia dokumentari kan, dia ambil video, ada orang media ikut. Lepas pada tu tengok di fakulti, sebab negara tu bukan negara Islam, di fakulti dia tu ada satu bahagian rak, letak gambar dia, yang non muslim pergi letak bunga, pasang lilin situ. Ni cerita lama dah, MH17 dulu. Saya nak ceritanya apa, keluarga dia berkali-kali sebut perkataan kalaulah dia tak. Mak dia dengan kakak dia, yang ayah dia tu tak banyak cakap kan. Okey. Ini ialah satu sikap membuka. Lepas pada tu mak dia pun tengok pinggan-pinggan yang dia nak bawa balik. Dia mungkin tahulah keinginan mak dia mangsa tu. Dia dah beli pinggan mangkuk yang elok, dah balut dengan surat khabar lagi apa semua, tapi tak sempat bawa balik lagi. Jadi mak dia makin sedih. Okey. Pertama, kita kena tahu kesedihan. Bila mana Tuhan dah tutup kesedihan tu, jangan dibuka balik kesedihan tu. Sebab tu bila mana ada sebahagian pandangan para ulama yang melarang mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya, tujuannya ni lah. Tujuannya lah nak jaga pada benda ni. Sebab konsep ziarah kubur hari raya di kalangan orang Melayu kita ialah mengingati balik kematian orang tu. Pergi menangis, bawa lagi bekas air apa-apa semua, menangis. Nangislah setengah jam, tapi dalam kepala tu duk teringat dah lemang, rendang. Api pun tak tutup tadi. Ni nak kena sketsa menangis pula sini. Cuma nak katanya dia membuka. Saya tak kata ziarah kubur tu salah. Tuan-tuan boleh pergi hari apa pun tuan-tuan nak pergi, dia boleh pergi. Tapi bila mana dia dibuat dengan sebab membuka balik kesedihan yang telah ditutup, yang tu tak boleh. Sebab tu benda-benda yang boleh kita confirm akan mengingati orang yang dah mati, tapi jangan membuka. Jangan buka panjang sehingga contoh kalau orang tu mati dengan sebab aksiden ke, mati dengan sebab sakit ke, dia macam ni. Kalau tu ada dua. Pertama, ni yang saya tengok dalam hadis Nabi sebut satu side saja. Nabi kata kalaulah aku buat begini, dia mesti tak jadi begini. Satu lagi bentuk benda yang boleh membuka kesedihan dan menyebabkan rasa tak puas hati dengan takdir Tuhan ni, orang yang dah mati lama kan, kita pun sebut kalaulah ayah hang hidup lagi, tentu dia seronok tengok. Tu pun bahagia. Satu bahagian daripada membuka kesedihan. Jadi kawan tu yang tadi muka ceria, senyum sampai ke pipi, dah masam dah balik. Jangan sulami kesedihan dengan kegembiraan macam tu. Maknanya jangan sebut. Bukan makna kata tak nak ingat langsung orang mati, tapi benda tu dia akan pergi kepada, sebab Nabi sebut saja lau kamu dah buka kunci syaitan. Dia pun teringat balik apa sebab ayah dia mati dulu. Dia pun cuba cari punca, elok dia tak bergaduh dengan orang, dia bergaduh balik dengan orang pun semua, sebab dia ingat balik benda-benda lama, dendam daripada benda yang dah boleh move on, akhirnya berubah menjadi dendam yang mulai luka balik. Rasa pedih yang dah hilang tu terbuka balik. Okey. Jadi Nabi sebut tegahan untuk menyesali perkara lampau. Pertama, dia buka pintu syaitan. Yang kedua, dia blok kita maju ke hadapan lagi.
Dia akan menyebabkan kita kekal di takut lama lagi. Ada orang menghabiskan masa puluhan tahun nak bagi selesai, tak puas hati dia tu. Itu antara benda yang sebab Nabi larang. Okay. Poin yang ketujuh, beriman dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Seseorang itu mungkin bertanya dikala hatinya sedang mengalami kesakitan, manakala wajahnya pula kemuraman bahawa dia telah pun berusaha, memberikan komitmen, memohon bantuan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia telah melakukan hal itu berkali-kali, namun sehingga kini dia belum masa mendapatkan apa yang dia hajatkan. Adakah dia seorang yang lemah? Bukankah insan memiliki kemampuan terbatas dalam fikiran, jiwa dan jasadnya? Apalagi selepas ini? Soalan ini kita tidak jumpa jawapannya daripada tokoh-tokoh psikologi barat. Sedangkan jawapan Nabi Muhammad SAW yang datang daripada wahyu ajarkan untuk sebut qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Memang satu orang bila mana dia dah buat satu benda, dia gagal, benda tu akan menyebabkan dia ambil masa sikit untuk dia move on, untuk dia upgrade diri, untuk dia pergi ke benda lain. Nabi kata, keadaan macam tu sebutlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah Ta'ala telah mentakdirkan dan apa yang dia kehendaki pasti akan berlaku. Ini benda yang mustahak bagi seorang Muslim, seorang mukmin yang kena ada dalam hati dia. Dia rancang tak jadi, dia kena letakkan itu takdir Tuhan. Dia dah usaha tapi tak jadi juga. Sebab tempat yang paling mudah dan rapuh untuk satu orang tu tak yakin pada Tuhan dan hilang kebergantungan daripada Tuhan ialah pada benda-benda seperti ini. Sebab tu saya tertarik. Ada satu orang penceramah di Indonesia, saya tak kenal dia ni siapa, tapi nampak dia macam seorang penceramah lah, sebab video dia tiba-tiba lalu. Dia macam ceramah di satu stage, ramai lah. Indonesia ni memang tabiat dia, ramai orang. Dia kata orang yang sebenar menghina Tuhan bukanlah orang yang membakar Al-Quran lalu memijak-mijaknya. Tu memang hina jugalah, hina Tuhan juga. Tapi orang yang menghina Tuhan ialah orang yang tak yakin esok dia nak makan apa. Tu dah hina Tuhan. Orang yang masih lagi ragu, aku ni boleh kahwin ke tidak, tu pun menghina Tuhan. Tapi dia tak secara direct, dia indirect, tidak langsung. Yang hina Tuhan ni, yang ambil Quran pijak, yang orang Islam semua marah, itu bahagian daripada keumuman. Yang ni orang IQ level rendah je. Sebenarnya kalau kita fikir balik, ada betulnya apa yang dia sebut. Orang Islam cukup marah kalau tengok orang agama lain bakar Quran, tapi orang Islam sendiri kurang keyakinan terhadap Tuhannya. Berapa ramai orang Islam? Berapa ramai orang Islam yang tak yakin dengan apa yang dia ada sekarang? Yang tak yakin dengan apa yang akan Tuhan tetapkan untuk dia. Yang tak puas hati dengan apa yang Tuhan beri pada dia sekarang. Walaupun dia tak akad spanduk, tapi dia ada protes diam dalam diri dia. Ada rasa macam, tak kena Tuhan buat macam ni. Dia ragu. Sebenarnya dia kena sedar, dia hamba. Hamba yang telah mendapat dan mengambil bermacam-macam kemudahan yang Tuhan bagi, tiba-tiba dia demand terhadap Tuhan. Adakah layak satu orang yang dia duduk pada kelas bawahan, tiba-tiba dia nak demand pada orang atasan, sedangkan dia dah dapat macam-macam kemudahan daripada orang atasan? Ni dalam kehidupan dunia. Contoh, satu orang yang kerja bawahan, dia kerja tukang cuci, cleaner, bukan nak kata kerja cleaner yang teruk. Tiba-tiba dia tengok bos dia datang. Bos dia datang, bos yang memiliki tempat yang dia bekerja tu, bos dia datang lambat. Bos dia datang pukul 9.45 ke 10. Dia cleaner memang kena datang awal, 7.45 dia dah kena ada dah. Dia tengok orang pun buka pintu kereta bos dia naik sampai dekat pintu depan, dia pun tahan, sekejap dia. Ni pergi mana? Dia yang cleaner tu dengan mop dia, dengan penyapu dia tahan, ni pergi mana? Tak reti masuk awal lah. Tak reti, tengok saya tengah letih ni. Hang siapa? Orang boleh bersoal, itu manusia. Orang bersoal, sekarang ni gaji kamu aku yang luluskan, allowance kamu aku lulus, kamu nak bersoal aku sebab apa? Tak munasabah. Benda tu membahayakan dia. Dia buat macam tu silap hari bulan, 2 minit lepas tu dia kena ucap, okey keluar, kita ambil cleaner baru, dia ni kurang ajar lain macam. Ini Tuhan.
Kita sedang berinteraksi dengan Tuhan. Kita sedang berinteraksi dengan Tuhan. Bila mana Tuhan jadikan benda ni tak jadi pada kita, kita kena memberi ruang-ruang positif pada diri kita untuk memberikan rasa syukur dan terima kasih yang berterusan pada Tuhan. Sebab seorang Muslim, seorang mukmin, dalam hadis pun Nabi sebut ajaban li amril mukmin. Ajaib urusan orang beriman ini, bila mana dia kena musibah dia sabar. Dia boleh cari kaitan-kaitan positif untuk dia letak waktu dia kena musibah. Dia kena benda ni, dia pun kata Tuhan mesti melihat benda ni lah yang paling baik kena pada aku. Benda ni jugalah pembersih terhadap dosa-dosa aku. Benda ni jugalah pengangkat darjat kepada aku. Itu urusan orang beriman. Jadi sebab itulah orang beriman, benda ni akan jadi benda yang sentiasa memberi laluan kebaikan pada dia. Benda ni lah yang telah membingungkan orang kafir. Saya dah sebut pada minggu lepas. Bila mana orang kafir lawan orang Islam, berperang zaman Nabi, ada sebahagian orang Islam yang dibunuh, ditikam, dipotong tangan dan kakinya di medan perang. Waktu dipotong tangan kaki, ditikam, saat akhir-akhir hayat seorang Muslim, orang kafir itu tengok, aku dah berjaya. Pening orang kafir itu, berjaya apa? Sekarang ni kamu mati. Kamu mati di tangan aku, tiba-tiba kamu kata kamu berjaya. Apa yang kamu sedang berjaya? Inilah kerja aku sebagai seorang hamba Tuhan, ialah untuk berjuang di jalan Allah. Tak capai KPI tak apa, tapi aku dah buat kerja. Sebab Tuhan hanya meminta untuk meneruskan kerja. Dan Tuhan bukan menunggu kamu dah dapat keputusan yang elok baru aku akan bagi imbalan dia. Bukan. Jadi ini ialah bahagian yang ada pada orang Islam. Okay. Muka surat 46 lagi dia sebut, ya, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni ketentuan dan ketetapan darinya. Apabila Allah Taala mahu, dia berkuasa menjadikannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Maksudnya sesungguhnya Tuhanmu maha berkuasa melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Ayat ni menjadi pasak dan tonggak sebagai seorang mukmin. Apa saja benda yang berlaku, pasti ada benda yang Tuhan sediakan untuk kita. Sebab tu kita tak boleh seronok dengan apa yang kita ada sekarang, dan tak boleh bersedih lama dengan apa yang kita sedang lalui daripada kesusahan hidup sekarang. Saya suka bagi contoh pada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh tengok orang-orang yang datang daripada tempat peperangan. Mereka ni tak pernah sangka mereka menjadi pelarian. Tuan-tuan tengok di Syria, hatta kita di Perlis ni pun ada orang-orang Arab Syria datang kerja sini. Waktu berlaku revolusi Syria, saya masih lagi belajar di Jordan ni. Kebetulan universiti yang saya belajar tu dia adalah border sempadan negara antara Jordan dan juga Syria. Waktu meletusnya perang, kawasan-kawasan red area ni, kawasan-kawasan merah di Syria ni sudah mulai tertutup akses dia. Orang yang duduk kawasan tu mulai masuk sebagai lajiin, pelarian. Masuk ke Jordan, tarik kemah, cari tanah merata, buat rumah. Ada satu orang yang saya kenal, orang Syria. Satu orang yang kaya di Syria, memiliki perusahaan dalam industri makanan. Duduk di masjid, Masjid Kabir Mafraq. Masjid Kabir Mafraq ni macam Masjid Alwi lah. Dia jadi masjid utama bagi pekan Mafraq tu. Tersandar dia. Kita pun tengok gaya dia ni, dia gaya orang Syria. Sebab orang Syria dengan orang Jordan cara bercakap dia beza. Orang Syria dia lembut sikit cara percakapan dia. Dia pun cerita, dia datang dengan lori pick up tu masuk ke Jordan. Dia datang dengan anak dia, dan sekarang ni masih lagi duk cari penempatan. Saya tanya, waktu di Syria dulu ada rumah tak? Oh, dia kata ada restoran. Bahkan dia kata income dia harian, bukan bulanan, harian. Sehari 5,000 USD sehari. Hari ini dia masuk ke Jordan, dia kata akaun dia telah diblok, harta dia telah dirampas semua sekali, dan dia tak pernah sangka pun Tuhan menguji dia, habis duit dia. Tapi muka tu okey. Itu kelebihan orang Arab. Dia masih sedih. Bas alhamdulillah dia sebut. Tapi segala puji bagi Allah, Allah Ta'ala jadikan aku boleh lagi datang sini. Satu lagi contoh saya bagi pada tuan-tuan. Tuan-tuan tengok negara kita Malaysia ni, dulu pernah ada pelarian daripada Kemboja, Myanmar apa semua ni, yang lari daripada perang
Pol Pot apa semua yang zaman-zaman lama tu lah. Sehingga membentuk perkampungan-perkampungan yang orang sebut kampung Kemboja di Malaysia. Di Terengganu pun ada. Di Terengganu ni, di daerah Dungun ni ada satu kampung nama dia Kampung Cik Lijah. Tu nama orang situ. Tapi orang kawasan tu semua Kemboja yang masih lagi cakap bahasa Kemboja dia orang. Dia orang dulu pelarian, susah. Sekarang ni tuan-tuan tengok, tuan-tuan pergi ke Cik Lijah ni, yang memiliki kedai-kedai emas di Terengganu, kebanyakannya orang Kemboja ni. Dia orang dulu miskin. Sekarang kaya. Bukan setakat kaya, mereka menguasai masyarakat dengan menjadi guru Al-Quran. Sebab tu qari-qari yang ramai di Terengganu ni kebanyakannya belajar daripada dia orang. Yang pandai taranum apa semua ni. Tahu-tahu boleh banyak. Anak cucu dia orang tak sangka dia orang dapat tempat yang baik di negeri orang. Dia orang jadi kaya. Dulu pelarian, tapi dia orang move on. Sebab tu saya kata, segala benda yang berlaku dalam hidup, dia tak akan berterusan lama. Sebab janji Allah dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sama ada kita yakin ataupun tak, Allah Ta'ala jadi di setiap kesusahan pasti akan datang kesenangan. Pasti. Tanpa ada sekatan nafas pun nak sebut perkataan tu. Kita baca ayat tu, inna ma'al usri yusra. Tak wakaf, tak apa pun, tak ada dengung, tak ada apa, punya mudah nak sebut perkataan tu. Maknanya setiap susah datang senang. Setiap susah datang senang. Cuma yang diperlukan untuk satu orang tu ialah kesabaran. Kalau tak sabar, dengan cakap kalau macam ni, kalau macam tu, syaitan akan buka dan akhirnya Tuhan memberikan apa yang perlu berlaku pada orang yang macam ni, iaitu keburukan. Kalau dia paksa dan dia demand, Tuhan akan bagi, tapi benda tu akan menjadi dalam bentuk yang negatif. Kita tengok lagi muka surat 47. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalang Tuhan untuk melakukan ke atas miliknya mengikut apa yang dia kehendaki. Sesuatu yang Tuhan mahu, sudah pasti dia laksanakan. Walaupun begitu, penting untuk kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak melakukan sesuatu melainkan adanya hikmah yang tersembunyi atau zahir di mata kita. Ini benda yang mudah nak sebut di lidah, tapi bukanlah benda yang senang untuk kita praktikkan. Tak kena tak tahu. Ujian bila mana kena pada orang, dia berbeza mengikut kapasiti orang yang lain. Firman Allah Ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Kamu tidak mampu melakukan sesuatu perkara melainkan apa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, mengaturkan sebarang perkara yang dia kehendaki. Ayat-ayat ini dah cukup untuk kita sebagai seorang Muslim menyesuaikan diri dalam persekitaran yang kita sedang berada sekarang. Kita mengungutlah banyak mana pun, itulah ketetapan dan bahagian yang Tuhan beri pada kita. Ini benda yang kita kena sedar. Nabi Muhammad SAW menegaskan redha akan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala serta perancangannya setelah individu itu memberikan kesungguhan dan membanting keringat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Paling-paling kurang, seorang mukmin kalau dia tengok satu orang cantas dia dah berusaha, dia tahu di akhirat masih lagi ada urusan yang belum selesai pada keadaan dia tu. Paling-paling kurang, kalau tak dapat pembelaan di sini pun, dia akan dapat pembelaan di akhirat. Namun apabila individu itu diuji dengan sesuatu yang tidak dia gemari, dia tidak menganggap bahawa kejadian itu sebagai asbab untuk dia tinggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat buatnya. Dia sebaliknya perlu untuk kekal tenang dengan ketetapan dan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala untuknya agar imannya kekal bertambah. Dia juga perlu tenangkan jiwa, hati dan jiwanya. Maknanya sebagai seorang hamba, dia memang kena terima apa-apa saja ketetapan yang Tuhan berikan, dalam masa yang sama berusaha dan menyusun perancangan. Cuma kena sedar, setiap perancangan belum tentu jadi. Ungkapan kalau atau sekiranya dalam situasi begini membuka peluang syaitan untuk menggugat keyakinannya terhadap perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ia mengalihkan fokusnya di samping pintu-pintu lain seperti sedih dan pilu pula terbuka menyebabkan hatinya dilemahkan. Kita dah sebut tadi. Sebab tu, apa saja keadaan kita sekarang, tak perlu sedih lama-lama sangat. Contoh ada orang, dia dah berumur, dia pun fikir seorang, kalaulah muda dulu aku belajar, taklah jadi macam ni. Tak payah sebut lah. Selesai lah. Sekarang ni, waktu baki usia yang ada, belajarlah. Takat mana yang sempat. Tak perlu disesali hari yang lepas. Sebab menyesali hari yang lepas menambah semakin lambat untuk kita pergi ke perubahan seterusnya. Tak akan berubah apa-apa pun. Okay.
Kaedah rawatan anjuran Nabi Muhammad SAW ini ternyata mententeramkan dan mendamaikan jiwa. Justru tidak perlu bersedih, murung atau jauh sekali merasai keresahan. Cara yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah jalan terbaik untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Memang apa yang dalam hadis ni selesai. Nabi kata al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if fi kulli khairin wa fi kulli khairin. Lebih baik daripada mukmin yang lemah pada semua kebaikan. Kita kena ingat dalam hadis Nabi sebut ihris, lobalah, tamaklah dalam buat apa-apa manfaat tanpa melihat apa-apa saja implikasi yang datang. Contoh, ada sebahagian orang muda jumpa pada saya, dia nak associate dengan benda-benda kebaikan ni, nak buat video kebaikan apa semua, tapi kurang semangat. Kita bagi azan dulu lah, nanti saya cerita sikit. Kesimpulan akhir, kita tengok muka surat 49 tadi. Bila mana penulis dia kata kaedah rawatan anjuran Nabi Muhammad mententeramkan dan mendamaikan jiwa. Jadi cara yang diajar oleh Nabi adalah jalan terbaik untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Apa-apa saja yang berlaku dalam hidup, jangan mudah jatuh dan rebah. Tadi saya dah sebut, ada sebahagian orang muda yang semangat nak kepada ilmu apa semua, tapi kadang-kadang tengok pada suasana yang berlaku di sekeliling, kadang-kadang terkesan dengan suasana tu. Ada orang nak buat konten, sebab zaman sekarang ni cara nak orang kata apa, contribute dengan benda-benda macam ni associate kerja agama apa semua ni, dia cepat nak kongsi. Bagus benda tu secara umumnya, tapi pastikan perkongsian tu berpada-pada, jangan elaborate lebih-lebih. Okay. Jadi ada sebahagian orang dia nak buat live apa-apa je lah, live FB apa semualah, rasa kurang yakin. Dengan sebab apa? Dengan sebab tak ada orang tengok. Lepas pada tu dia tengok video-video orang lain, video-video yang taklah benda yang crucial sangat, benda yang rumit sangat, tapi ramai orang tengok. Dan itu ialah suasana masyarakat orang Malaysia sekarang. Sebab tu tuan-tuan tengok video-video yang entah apa-apa je konten dia, TikTok ke apa, tuan-tuan tengok video, dalam video tu dia hanya bertajuk mengimbau zaman 90-an, pakai baju sekolah, letak bedak penuh kat muka. Orang tengok sampai dekat 2 juta apa semua. Benda ni tuan-tuan, kelakar memang kelakar, tapi dia sedang membentuk masyarakat kita tak boleh bincang benda serius. Tak boleh bincang benda serius. Sebab bincang benda serius dia tak boleh pergi, sebab dia memang selalu tengok video-video yang tak mencabar akalnya. Ni saya tengok, kita pun duduklah dalam media sosial ni. Sebab tu saya pernah sebut, ada grup-grup yang dibuat. Grup ni untuk membantu komuniti. Contoh, grup kereta sekian, motor sekian. Adalah ahli dalam grup tu, dia accident, kereta dia rabak, accident ni. Dia macam ada satu grup lah, grup kereta Honda ke, kereta Pro 2 ke apalah. Okay. Dia pun tanya kawan-kawan dalam grup, sebab majoriti dalam grup tu memiliki kereta yang sama jenis. Dia pun tanya, ni spare part ni kedai mana yang mudah dapat area ni? Ada, boleh katakan dekat dengan 30% yang jawab komen tu, ni sikit je ni, letak minyak gamat elok lah. Tak serius dalam bincang. Ini generasi yang keluar. Dengan sebab duk tengok video tak cerdik banyak, jadi cakap apa-apa pun jadi kurang cerdik selalu. Itu kesan dia. Jadi ini ialah wave yang kita kena lawan, gelombang yang kita kena lawan. Akhirnya dia akan jadi, sebab tu dia akan, kalau kuliah pun dia nak yang jenis santai-santai, jenis lawak banyak. Yang berat-berat sikit mula nak lari, mula tak rasa selesa apa semua. Jadi ini wave. Bukan saya kata tak boleh langsung, tak orang kata apa lawak ni, tapi bila mana dia over, dia akan create masalah baru. Bincang apa-apa je tak boleh serius, cepat tak fokus. Bila mana benda ni dah melebih sangat. Jadi orang muda yang dia ada semangat, dia kena buat tanpa dia pedulikan siapa yang tengok. Sebab ini ialah benda yang tuan-tuan kena tahu. Sebab orang main tanya saja, mungkin orang tengok, okey, kuliah ustaz ni macam ramai sikit orang. Tuan-tuan kena tahu, saya bermula kuliah ni tahun bila? Sebelum saya belajar jauh, saya dah kuliah. Saya pernah kuliah sebelum saya datang Perlis, sebelum beberapa tahun sebelum ni lah. Seorang aja ada. Saya pernah kuliah macam tu. Dan ada yang lebih teruk lagi, saya sampai masjid,
Orang masjid tu tak tahu pun, hari tu saya kuliah situ. Tak ada orang seorang pun. Dan saya telah buat perjalanan sehala 90 km. Terengganu kan jauh kawasan-kawasan dia. 90 km saya pergi. Pergi masjid kosong. Sebab orang, saya sampai lambat sikit. Okay. Dia pun tanya, ni daripada mana? Saya yang diminta kuliah. Oh, kita orang tak tahu ada kuliah malam ni. Betapa pecahnya hati balik semula 90 km. Dan banyak lagi lah saya nak cerita pada tu. Bukan saya nak kata saya paling bagus. Benda ni mengganggu. Saya nak pergi kuliah keesokannya dengan sebab saya datang kuliah malam yang sebelum tu, dia tak ingat jadual kita. Kuliah esok tu dia rasa something, dia kurang semangat. Apa kesan dia? Saya masuk highway salah jalan. Terengganu kan semua naik highway LPT. Sepatutnya saya menghala ke arah Kuantan. Sebab surau tu di Kuantan. Tapi saya menghala ke arah naik ke Besut. Saya salah masuk tol. Dah lebih 30 km dah bawa perasan. Kenapa jalan ni makin naik ke Ajil, Kuala Berang. Bawa perasan aku salah masuk jalan. Masa tu dah pukul 6.45, maghrib 7.15, suku. Maka benda tu sebab orang ingat, oh ustaz ni tak ada kena apa-apa kot, tak galau sangat kot. Galau. Satu benda yang galau. Memang dia akan stres pada kita. Akhirnya saya sampai tu dah dekat 7.45, dah dekat pukul 8 dah nak isyak lah. Kerana berfikir betul. Benda tu akan datang, akan dilalui oleh semua orang. Jadi orang muda benda tu normal. Dia akan lalu benda tu. Tapi dia hanyalah sementara. Yang penting komit. Yang penting jangan mudah jatuh. Jangan rebah. Sebab sekali kita jatuh, 100 yang mengarut sedang membina kekuatan di belakang. Itu benda yang kita kena sedar. Kita kena berlawan dengan benda tu. Macam mana nanti hadis yang ketiga kita akan masuk, kita akan tengok. Nanti saya akan bagi kesimpulan akhir untuk hadis yang kedua pada minggu seterusnya. Hadis ketiga ni kita tengok macam mana kena belajar daripada syaitan kalau benda tu betul. Kita tengok macam mana syaitan dia tak putus asa. Fikir macam mana nak jahanamkan manusia. Kita pun kena tak putus asa sampai tak tidur malam. Fikir macam mana nak supaya diri ni tak kena godak syaitan. Sama-sama bersungguh. Okay. Jadi itu kita punya kesimpulan akhir. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan masuk hadis yang ketiga. Muka surat 49 tu ada sikit lagi saya nak syarah, tapi saya simpan untuk kuliah akan datang. Ada 5 poin penting situ sebagai kesimpulan hadis yang kedua. Tapi kita berpada situ je untuk malam ni. Sebab malam ni orang kalut nak tengok debat kot. Jadi saya berhenti awal sikit. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla. Bukan debat agama, debat politik. Okay. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.